Ya, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam rancangan mingguan kita, Blog. Dan Blog pada minggu ini memikirkan tentang keputusan yang kita buat setiap hari. Kerana keputusan itulah yang menentukan nilai hidup kita. Keputusan itulah juga menentukan haluan hidup kita sehari. Jadi tahu tak saudara, berapa agak banyakkah keputusan yang kita buat dalam masa sehari? Kalau kita ini tidak tidur dalam masa 20 jam, bermakna dalam sehari kita membuat 2 keputusan setiap saat. Dalam sehari mana ada 360 ataupun 36,000 keputusan sehari yang kita buat. Begitulah kompleksnya manusia yang berbeza jika dibandingkan dengan makhluk haiwan. Jadi bersama Blog pada minggu ini, kami berbesar hati kerana menjemput seorang wanita yang dikatakan mempunyai keyakinan yang tinggi, merupakan seorang yang cekal, seorang arkitek, motivasi, yang memenang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Dan kita begitu berbangga kerana kesudian beliau datang di studio malam ini. Beliau yang saya maksudkan adalah Puan Ruby Ahmad. Kalau saudara membaca blog boleh ikuti blog Ruby Ahmad blogspot.com. Selamat datang ke studio pada malam ini. Terima kasih. Jadi saya percayalah ini satu penghargaan yang diberikan kepada pemblog ataupun blogger ni. Jadi keputusan menentukan kehidupan kita sehari, tak begitu? Betul. Jadi mungkin Puan Ruby boleh bagi sikit apakah keputusan ini boleh menentukan hidup kita sama ada berbentuk positif ataupun negatif? Keputusan itu bergantung pada sikap kita. Segala yang baik dalam hidup ini bergantung pada attitude kita. Sekira attitude itu positif, positiflah result dia. Jadi apakah dengan keputusan itu yang boleh membezakan sama ada itu betul atau tidak keputusan yang dibuat? Kerana keputusan ini bergantung juga datang daripada hati ataupun datang daripada ilmu. Dia dua-dua. Dia tu macam chicken and egg ya. Sebenarnya tanpa ilmu, kita lopong, kita kosong. Ilmulah yang memberi semua data-data di dalam our brain ni is a very powerful tool. Dia selagi banyak data masuk, dia sebagaikan komputer. Komputer pun kalah. Lagi banyak ilmu, lagilah tinggi dia boleh filter. So filtration tu orang cakap penapis tu sebenarnya setengah orang cakap gut feel. Gut feel tu hanya boleh jadi kuat, strong dengan ilmu yang banyak, ilmu yang matang, pembacaan yang banyak. Puan Ruby, setiap hari kita, sejak kita dari lahir, dari kecil, lahir je bayi kita dapat ilmu. Ilmu tu datang semulata, dia datang dari peringkat ya. Dan ilmu tu datang dari berbagai sumber. Salah satu sumber yang terbaru adalah melalui blog. Oh betul. Melayari blog ni menghabis banyak masa melalui blog. Apakah ilmu yang mungkin didapati oleh seorang sama ada bentuk negatif ataupun positif? Ini saya tanya. Dia terpulang pada individu. Dia tak ada one formula fits all. Kita tak boleh cakap, oh blog ni boleh membawa kebaikan 100%, membawa keburukan 100%. Tidak. Dia terpulang pada individu tu. Kalau individu tu high awareness, dia ada pengetahuan yang tinggi, dia baca saja blog seseorang itu, once over ya, 2-3 entries cukup, dia dah tahu blog ni mana sabah, blog ni okey, blog ni tak okey, blog ni boleh membawa saya kepada jalan yang positif. So itu terpulang kepada kepintaran masing-masing. Dan kepintaran tu datangnya dari ilmu. So ilmu ni tak boleh dipersia-siakan. Dia amat mustahil. Kekuatan pemblog ni adalah kerana ilmu. Baik, apa yang saya sebanyak dah melayari blog-blog penulis-penulis blog, terutama penulis-penulis blog selepas ataupun sebelum pilihan raya atau sebagainya. Kita tidak memberangkap Puan dalam hal ini. Tetapi maksud saya, banyak blogger sekarang ni dia begitu argumentatif ataupun kadang-kadang bersifat lebih kasar, lebih beremosi dan kadang-kadang menulis dengan tidak bersebab. Ini. Bagi saya kalau argumentatif tu tak mengapa. Asalkan manasabah. Maknanya kita mesti memberi balance ya, pendapat yang balance. Pros and cons. Tetapi sekiranya seseorang itu memberi pendapat dia cara yang kasar, emosi, tak tentu kehala ya, crass, orang cakap crass tu tiada, macam dia geram dan tanpa pemikiran.
Kalau a person who is educated, she will know or he will know, oh, this person is not worth reading his blog. Dia akan kata, dia ni kita akan membuang masa. Sebab dia tidak menggunakan akalnya dan dia hanya membabi buta, memarah orang tanpa mengira consequences. Apa kita cakap, setiap kata tu ada dia punya tindak balas dia, ada consequence dia. Sekira seseorang itu tulis tanpa mengira consequences dia, maknanya dia tidak mengguna akal dia. Tapi Puan, saya nak tanya, ada satu trend sekarang ni, apa yang dibaca daripada bahan-bahan bertulis ni dianggap benda betul. Macam mana? Macam mana kepenerimaan pembaca melayari blog-blog ini, apabila dia baca blog itu, dia akan merasakan bahawa itu adalah satu benda yang betul. Ini dia is not an easy issue, is quite a complicated issue. Kalau dia it depends on the masyarakat, the society. If the society is educated, ya, saya cakap educated tu inverted commas. Educated maksudnya masyarakat itu masyarakat yang berilmu, masyarakat yang membaca, masyarakat yang tidak mendengar hearsay. Hearsay ni kadang-kadang tomah-tomah, tanpa investigation. So dia terpulang kepada how educated is the masyarakat. Tak, maksudnya dari segi maklumat yang begitu terhad. Kalau saya bacalah blog Puan Ruby, saya percaya Puan Ruby, saya tak ikut buat blog lain. Jadi macam mana tentang hal ini? Dan macam mana pula kalau kita katakan masyarakat tu begitu educated, yang dikatakan inverted comma tadi, kan? Sebab ini very subjektif. Yes. Kalau saya go roundabout way, memberitahu. Kalau kita imbas negeri, katalah United Kingdom ke Scandinavian countries, United Kingdom, dia punya society, walaupun orang tu tak ada degree, tak ada PhD, tak mengapa. Dia tu selalunya hungry for knowledge. Dia membaca bukan satu buku, malah berkotak-kotak. Dan dia kalau nak mengetahui sesuatu tu, dia tak berhenti. Dia asyik membeli buku dan membaca dan membaca. Perlakuan ini mengorakkan sesuatu dalam brain. Ada contoh tak yang mengatakan bahawa dia orang ni, contoh yang boleh kita katakan, kita jadikan iktibar, kalau mereka ni betul-betul minat membaca, siapa mereka ni? Jenis siapa orang mereka ni? Sebab saya rasa kebanyakan orang Eropah yang datang, contoh saya tengok di sini lah, yang datang sini ke pantai dan sebagainya, mereka lebih banyak membaca buku-buku tu yang bentuk fiksyen. Oh, itu mungkin hanya segelintir. Macam mana pun yang saya ketahui, saya